Kita bacalah dulu seperti biasa suratul Fatihah yang mana kita akan khususkan buat Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah yang kita baca ini, majlis ini akan diberkati Allah Subhanahu wa taala dan kita akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam apa jua urusan kita seharian insya-Allah. Dan tak lupa juga kita khususkan pembacaan suratul Fatihah ini buat Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dikhususkan buat kedua orang tua kita, sama ada mereka masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah yang kita baca ini, kedua orang tua kita juga akan sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Baik, kita akan sambung balik bab khutbah hari raya. Yang lain tak nampak muka, tak on video ke? On Ustaz. Video tak nampak muka pula. So okey, pasal saya nak dengar all baca nanti kan. Saya kena tengok muka. Okey. First of all, Muiz baru email saya semalam petang. Dalam pukul 6 lebih saya terperasan ada email masuk. Saya buka, baru dia kasih saya dia punya khutbah betek. Baik, actually saya dah buat dah sendiri. Yang saya email pada Tauhid dan juga saya email pada Yusof. Saya suruh diorang standby. My text was just a plan B. In case kalau Muiz tak kasih lah this year. Tapi memang every year dia kasih. Cuma this year a bit last minute. So saya pun a bit kancong juga. Pasal saya nak praktis korang ni semua untuk belajar baca khutbah kan. Is one time in your life kan. Sekurang-kurangnya is a good start lah. You all can start kat rumah. Mana tahu mudah-mudahan dengan keberkahan starting kat rumah ni, in future you all can become a khatib dekat masjid, maybe on salat Jumaat ke, or in future salat raya dan sebagainya insyaAllah. Baik, it's not an easy job kan. First of all must be relax, bacaan nak bagus, then jangan nervous. Because our first experience mesti ada hiccup here and there. That is normal. That is normal. Jangan takut. Tersilap sikit-sikit, minor-minor lah maksud saya. Kalau major-major, then dia tak boleh lah, kita try to avoid. Sebab kita pun tahu dalam pembacaan Quran, dia ada dua kesalahan dalam pembacaan. Satu dikenali sebagai lahnu jali, satu dikenali sebagai lahnu khafi. Kalau lahnu jali memang tak boleh. Tapi kalau lahnu khafi ni is normal. Tak orang tak kita pun baru first time. Kalau awak nak cuba mungkin ini pertama kali, tapi is a good experience. Okay, for Tauhid and Yusof, you all boleh choose. Nak pakai Muiz punya khutbah boleh, nak pakai my khutbah pun boleh, tapi try to ambil Muiz punya point form tentang COVID-19. Okay. Saya dah go through dia khutbah teks malam. Muiz are focusing on COVID-19. Okay, fine. Kita kena faham sebab Muiz kena lihat daripada berbagai skop. I mean, Muiz kena look from a bigger angle lah. That's why Muiz kena touch on COVID-19. But for us, kita kat rumah, kalau nak buat, kita kena ambil sikit daripada point form. Dan kita boleh tambah is something yang message we want to relay to our family members pun boleh. Sebab the situation is totally different. Our situation now here is we are doing at home. So we need to relay some message to our family members juga. Yang mana you all nak luahkan, nasihatkan pada your family members, boleh dipersilakan. Pasal message yang kita nak luahkan
ataupun teks yang Muiz kasih ni is not a compulsory, tapi sekurang-kurangnya on behalf of respect to the Muiz punya message ni, kita ambil dia point form, especially on that COVID-19. Pasal dia more on COVID-19, dan ajak family member kita bersyukur. Bersyukur kepada Allah SWT yang hingga hari ini keluarga kita masih lagi selamat daripada wabak COVID-19, masih lagi di bidang kehidupan, dan ajak bersyukur supaya jangan mengeluh lah kalau masjid tutup dan sebagainya. Sebab Muiz kena look on a bigger picture. Itu the main point. On the second main point is, rukun khutbah is very, very, very important. Kalau nak buat khutbah, kita nak kena kenal rukun dia. Every ibadah dalam agama Islam ada rukun-rukun yang tertentu, ada wajib-wajib tertentu, ada sunat-sunat tertentu dan sebagainya. Kan? Baik. Kalau yang sunat, is still okay. Kalau yang wajib, kena buat juga. Tapi, kalau yang rukun is very, very important. Sebab kalau kita tak buat salah satu daripada rukun tersebut, terbatal dia punya khutbah tu. Khutbah terbatal. Tapi still okay, tak merosakkan solat hari raya. Cuma mungkin daripada segi pahala ataupun fadilat dia kurang lah. Dia berbeza sikit dengan solat Jumaat. Sebab hukum solat Jumaat, dia fardu. Tapi kalau hukum solat hari raya ni, dia merupakan sunat saja. Tapi sunat yang macam mana? Sunat yang muakkad, yang digalakkan, yang digalakkan ataupun yang diberatkan. Baik. Kalau solat untuk orang perempuan, kalau ada family member kita, mak ke, adik-adik beradik kita ke, siapa yang dalam keuzuran, dia tak payah solat. Dia tengok aja kita solat, tapi nanti lepas habis solat, baru ada khutbah, dia kena join in that khutbah. Sebab kita digalakkan untuk join that khutbah. Okey tak? This part okey? So, okey Baik. Okay. Dia dengar saja khutbah tu. Sebab zaman Nabi SAW, Nabi pun menggalakkan masyarakat kota Madinah ketika itu datang berbondong-bondong, hatta kalau diorang dalam keuzuran pun datang juga untuk meramaikan lagi jemaah. Kerana apa? Khutbah ni merupakan syiar Islam. Solat raya ni dilakukan zaman Nabi di tanah lapang kerana Nabi nak menyebarkan syiar Islam. Jadi kita kena attend that khutbah. Tapi siapa yang tak uzur memang kena attend both lah. Kena attend dia punya solat Hari Raya Aidilfitri dan juga kena attend dia punya khutbah. Bezanya dengan khutbah Jumaat, kalau khutbah Jumaat, kita kena buat khutbah dulu baru solat. Tapi yang ini pula, solat dulu baru khutbah. Sama ada solat sunat Hari Raya Aidilfitri ataupun Aidil Adha. Okey tak? This stage. Okey. Takbir, any problem before saya touch on khutbah? Tak ada. Takbir, okey? Baik? Ya. Boleh. Bacaan dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu je. Tak. Nanti jemaah semua ikut. Kan? Okey. Maybe dalam 3 ke 4 kali dia baca macam tadi Allahu Akbar tadi sampai walillahil hamd. Kan? Kita boleh selang-selikan lepas 3-4 kali, tambah lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau kariyal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Itu aja. Tapi jemaah ataupun family member kita akan sambut dengan sambutan yang sama juga. Yang tadi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kan. Sama juga, sambutannya sama. La ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Lepas tu keep on repeating. Baik. Bacaan takbir terserah. Nak baca berhenti-berhenti boleh, nak baca sambung pun boleh. Maknanya boleh wakaf, boleh wasal. Kalau nak wakaf kena baca Allahu akbar, Allahu akbar,
Allahu Akbar. Okey, itu wakaf. Kalau nak wasal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada ru. Kalau nak sambung Okey tu biasa kita dengar. Sebab tu kalau dengar betul-betul kat radio, kat TV, ke mana-mana orang kalau buat takbir raya ni, kita dengar dia punya cara bacaan, kadang-kadang dia wakaf, kadang-kadang dia wasal, disambung. Kalau dia sambung, dia akan baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan? Ada rullah kan. Kalau dia nak berhenti, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia ada dua version. Sama ada boleh wakaf, boleh wasal, tak ada masalah. Okey, bila takbir ini bermula? Takbir ni bermula petang ni waktu maghrib. Sebab hari ni selepas maghrib dah masuk 1 hari bulan Syawal. Kalender Islam bertukar tarikh pada setiap kali matahari terbenam. Baru ditukar. Kalau kalender Masihi, waktu midnight. Ya, lepas midnight dah besok bedek. Malam ni midnight dah besok bedek. Tapi kalender Islam, petang nanti punya matahari terbenam dah masuk besok bedek. That was maghrib. Maghrib maknanya waktu matahari terbenam. Mula saja matahari terbenam maknanya mula saja masuk waktu maghrib, kita dah boleh perbanyakkan takbir. Baca takbir banyak sampai besok pagi. Ya. Tapi of course lah petang ni kita iftar dulu, dah buka puasa, dah apa, solat maghrib berjemaah dengan family macam biasa semua. Dah habis saja solat fardu maghrib, baru kita start takbir. Takbir sekejap, lepas tu baca doa macam biasa. Doa macam biasa lepas solat fardu kat rumah. Dah habis doa semua dah habis, nak sambung lagi dengan takbir silakan. Ya, ataupun nak berehat sekejap tunggu solat isyak. Lepas solat isyak sambung lagi takbir. Lepas tu doa, nak sambung lagi sepanjang malam semampu mungkin silakan. Ustaz, Bermula pada maghrib sampai besok lepas solat subuh ke sebelum solat subuh pun boleh. Awak bangun pagi besok pukul 4.30 ke apa, tapi tak ada sahur lah kan. Pukul 4 ke awak nak bangun, bertakbir dulu. Kan solat sunat tahajud ke, nak solat apa ke, takbir. Lepas tu masuk aja waktu subuh, solat qabliyah dulu, qabliyah subuh, lepas tu solat fardu subuh, lepas tu banyakkan takbir. Kan? Okey, bila dah takbir besok, dia punya ending part, selagi mana awak belum start solat sunat hari raya Aidilfitri, selagi itu dibolehkan bertakbir. That was the time frame. From hari ni pergi maghrib sampai besok awak start solat Aidilfitri, dah tak boleh takbir lagi, dah terputus. Untuk hari raya Aidilfitri. Tapi kalau untuk hari raya Aidil Adha, dia punya time frame panjang sikit. Daripada lepas maghrib malam ni contoh kan, kalau besok hari haji lah dah masuk 10 hari bulan Zulhijjah, awak dah start takbir sampai 13 hari bulan Zulhijjah. 13 hari bulan Zulhijjah ni dikenali sebagai hari tasyrik. 11, 12, 13 hari bulan Zulhijjah dikenali sebagai hari tasyrik. Maknanya sepanjang hari tasyrik tu awak boleh bertakbir. 13 hari bulan pula awak boleh takbir sampai bila? Awak boleh bertakbir sampai the ending part lepas asar pun masih boleh. Tapi jangan sampai maghrib. Kalau dah masuk maghrib aja dah bukan 13. Tak? Dah 14 hari bulan Zulhijjah. Itu dah bukan hari tasyrik. Itu dia punya beza dia punya time frame panjang sikit. Yang ni pendek sikit. Sampai besok awak start solat dah habis. Baik. Dah takbir besok, dah lepas solat subuh, antara benda-benda yang sunat kita boleh buat, kita boleh mandi sunat Aidilfitri. Kan? Nak pergi solat ni kita mandi dulu. Ini antara sunnah baginda Nabi SAW buat. Okey, dah habis tu kalau nak ikut kaedah masjid tak ada, tak payah ikutlah pasal kalau nak ikut zaman ada masjid ni, Nabi apa Nabi buat, Nabi tak solat kat masjid. Kan rumah dia memang kat dalam Masjid Nabawi, dia solat kat tanah lapang. Jadi Nabi pergi ikut jalan lain, dia balik ikut jalan lain. Kan dia tak ikut sama jalan. Dia detour lain road. Tapi kita kat sini sekarang kalau nak buat kat tanah lapang dekat Korea boleh, atau nak solat kat masjid pun boleh, tak ada masalah. Tak semestinya kita pun nak kena ikut kat tanah lapang, tak. Sebab Nabi pergi matlamat ketika itu, pada zaman itu dia orang nak sebarkan syiar Islam.
Sebab dekat kota Madinah ketika itu banyak orang-orang Yahudi yang belum masuk Islam lagi. Jadi Nabi nak tunjukkan ini syiar Islam. Tapi hari ni kita dah nampak ada masjid, dekat situ ada syiar Islam, insyaAllah. Tapi kalau nak buat tanah lapang pun boleh, mengikut sunnah, tak ada masalah. Baik. Nabi buat pergi jalan lain, balik jalan lain. Ada dua sebab Nabi buat macam tu. Pertama, Nabi nak pergi ikut jalan lain, maksud pergi, balik ikut jalan lain supaya Nabi boleh jumpa lebih ramai orang dalam perjalanan dia tu. Mengikut jalan yang berbeza. Maknanya bila Nabi jumpa lebih ramai orang, lebih banyak orang, Nabi doakan. Nabi bila doa biasanya pada hari raya Eid ni kan, hari Fitri, Nabi akan doa taqabbalallahu minkum ke ataupun taqabbalallahu minna wa minkum pun boleh. Kan? Cuma ucapan selamat hari raya, maaf saya batin, ini budaya orang Melayu. Boleh? Boleh. Boleh buat juga. Jumpa kawan-kawan kan. Baik, selamat hari raya, maaf saya batin. Itu memang boleh, tak ada masalah. Okey, itu satu sebab. Kedua sebab dia, ada juga riwayat yang lain saya baca, Nabi pergi ikut jalan lain, balik jalan lain sebab waktu Nabi balik tu, Nabi balik daripada tanah lapang tu, Nabi tak balik rumah terus. Nabi singgah ke perkuburan Baqi. Sebelah Masjid Nabawi ada tanah perkuburan Baqi. Kan? Dekat situ banyak sahabat-sahabat baginda Nabi SAW kan, yang dikebumikan dekat situ. Ada isteri dan anak-anak dia pun ada juga yang dikebumikan kat situ. Jadi Nabi akan singgah kat situ. Nabi akan doakan kepada semua penghuni di perkuburan Baqi tu. Baru Nabi balik. Sebab tu dia ikut jalan lain pergi, jalan lain balik. Kan? Sebab tu kita pun kadang-kadang ada yang macam pagi raya pergi ziarah kubur kan. Boleh, bukan tak boleh. Bagus. Nabi pun galakkan kita ziarah kubur. Cuma nak jaga adab waktu ziarah kubur. Walaupun kita dalam keadaan bahir raya ni, janganlah terlalu bersukaria tak. Sebab Nabi ajar kita pergi kubur ni untuk mengingatkan mati. Sebab tu Nabi suruh kita ziarah kubur. Dan kita pula bersukaria pula sampai terlupa alam akhirat ni. Sampai terlupa alam barzah ni. Ini tak boleh. Dan pakaian kena tutup aurat, jaga adab dan sebagainya. Ini kena jaga dulu. Okey. Bila takbir tu stop bila orang nak start solat. Kan? Okey. Pak ini ada masalah tak? Takbir. Takbir okey? Okey, Ustaz. Okey. Usul bapak ada tak ada di rumah? Tak ada. Kerja Tak penat. kalau nak join pun boleh juga. Okey, baik. Takbir dah habis kat situ. Baru kita akan solat sunat air raya dulu. Okey, dia macam biasa saja. Duduk, takbir ramai-ramai kan. Okey, dah habis solat, dah ambil mandi tadi, mandi sunat. Kan, pakai baju lawa-lawa, pakai minyak wangi, wangi-wangian kan. Ni 5 sunat lah. Sunat. Lepas tu, dah pakai wangi-wangian. Sebelum nak solat air raya, kalau boleh, besok, sebelum nak solat, makan sikit dulu. Kan? Sebab Nabi pun makan juga sebelum. Nabi galakkan supaya kita makan sikit pun tak apa. Nabi pun makan 3 biji kurma. Ada cakap 5 biji kurma makan. Baru Nabi pergi solat air raya. Jadi kalau nak ambil sunnah, kita kena makan sikit. Kalau kita tak ada kurma, makan aja apa yang ada masak kat rumah. Makan. Mungkin dah siap lontong ke, dah siap ketupat yang orang masak kan. Mak-mak kita masak ni, orang rumah kita masak, kita makan jamah saja. Syarat saja. Jangan terlalu banyak sebab nanti nak baca khutbah lah, terlalu penuh pun susah juga nak baca, boleh tercungap juga. Okey, kenapa Nabi jamah sikit? Nabi nak menzahirkan hari itu Nabi tak puasa. Sebab besok kita dilarang berpuasa. Kalau kita puasa, hukumnya haram. Setiap 1 hari bulan Syawal sama 10 hari bulan Syawal adalah 2 hari raya. Hari Fitri dan hari Adha tak boleh puasa. Plus another 3 more days hari Tashrik. 11, 12, 13 hari bulan Zulhijjah. Maknanya 10, 11, 12, 13 tak boleh puasa. Siapa puasa bukan dapat pahala, dapat dosa sebab hukum dia haram. Mula pada 10, 11, 12, 13. Kalau 14 Zulhijjah nak puasa, boleh. Kalau 9 nak puasa, boleh. 9 Zulhijjah puasa lebih bagus. Itu puasa sunat dia panggil puasa hari Arafah. Kan? Itu lebih bagus. Ada fadilat dia. Kan? Yang Allah SWT akan ampunkan dosa siapa yang puasa pada hari Arafah. Dosa dia yang setahun yang lalu
dan yang akan datang. Ini kelebihan puasa hari Arafah. Tapi besok tak boleh. Tak apa puasa. Nak puasa, mulakan pada hari lusa. Hari Isnin. 2 hari bulan Syawal boleh. Awak dah boleh puasa. Nak buat puasa sunat macam puasa 6 ke, nak buat puasa 6 dah habis, nak tambah lagi dengan Isnin Khamis ke, tambah lagi nak qadak puasa yang lama-lama ke, boleh. Yang kita tertinggal tahun ini ke apa, boleh. Tapi kita belum bayar qadak Azad, kita nak sambung dengan puasa sunat, boleh? Boleh. Habiskan dulu. Puasa sunat 6 contoh Puasa 6 habiskan. Sebab puasa 6 ni cuma ada dalam bulan Ramadan, bulan Syawal sahaja. Selepas bulan Syawal dah tak ada puasa 6 lagi. Selepas bulan Syawal tu ataupun dah habis dalam bulan Syawal puasa 6, awak buatlah kalau nak qadak puasa ke, nak tambah-tambah puasa sunat yang lain seperti Isnin Khamis ke, awak buat. Okey. Jadi besok tak payah puasa, dah makan sikit, terus kita start solat. Okey, solat Hari Raya Aidilfitri ni, nak buat yang paling simple pun kat rumah, kalau boleh nak ada 2 orang. Satu jadi imam, satu jadi dia punya Bilal ataupun muazzin dia ya. Cuma bezanya dia tak ada azan. Dia kita panggil satu imam, satu Bilal. Semua duduk dulu relax, macam biasa takbir, sementara tunggu mungkin isteri ke mak kita ke adik-beradik yang lain tengah siap-siap ke apa kan. Duduk semua okey. Diorang semua dah ready, dah duduk semua. Bilal boleh diri dulu. Bilal diri, Bilal akan ingatkan jemaah supaya aturkan saf dulu pun boleh. Walaupun jemaah tak ramai kan, tapi kalau tak nak pun boleh. Cuma Bilal akan buat seruan. Dia tak ada azan dia cuma buat seruan saja. Dia macam solat jenazah. Solat jenazah tak ada azan, cuma buat seruan. Biasanya seruan solat jenazah ni Bilal ataupun siapa sajalah boleh seru as-salatu janazah hadir rahimakumullah ataupun as-salatu janazah ghaib. Ghaib maknanya solat jenazah ghaib. Okey, itu bab solat jenazah. Tapi bab solat Aidilfitri besok boleh as-salatu Aidilfitri jami'atan rahimakumullah pun boleh. Dia tak ada azan. So kalau siapa yang dah dengar ni automatik berdiri. Kalau orang faham lah. Kalau orang tak faham, awak kena okey, kita nak mulakan semua boleh berdiri, baru awak buat seruan. Kadang-kadang family kita tak terbiasa kan. Dia duduk masih nak takbir, ada satu orang diri, cakap Assalamualaikum warahmatullahi, kita akan mulakan solat, semua boleh start berdiri. Bila orang dah berdiri tengah atur-aturkan saf, kita cakap aja. As-salatu Aidilfitri jami'atan rahimakumullah. Baru imam automatik akan berdiri. Pasal biasanya imam faham. Imam faham. Cuma kita takut family member kita tak faham. Kita seruan, diorang masih duduk lagi kan. Jadi kita kena ingatkan diorang berdiri. Kita nak mulakan bila-bila masa dari sekarang dan sebagainya. Okey. Bila dah start solat, imam akan start dia punya solat dengan buat takbir macam biasa dulu. Dengan bacaan Allahu Akbar. Lepas tu imam akan baca doa iftitah. Doa iftitah macam dalam solat biasa juga. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wahya lillazi. Ini semua macam biasa. Macam solat 5 waktu. Okey, dah habis takbiratul ihram, kita pun dah ikut. Imam akan tambah lagi 7 kali takbir. So total 8 takbir pada rakaat pertama. Nampak Total 8. Yang pertama, lepas takbir pertama, baca doa iftitah. Lepas tu diselang-selikan dengan 7 kali takbir. Diikuti dengan 7 kali takbir. So yang 7 kali takbir ni diselang-selikan in between Allahu Akbar, baca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Baca je. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Pun boleh. Memang itu yang diajar kita untuk baca. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, Subhanallah. Itu je, sampai 7 kali kasi habis. So total ada 8 kali takbir. Okey, lepas yang ke-8 kali takbir tu, Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar pun habis. Imam akan baca surah Fatihah. Jemaah ataupun makmum diam aja. Macam solat biasalah, kita diam, kita dengar kan imam baca surah Fatihah.
Lepas imam habis dia baca Fatihah waladdallin, kita boleh sambut dengan cara jahar amin. Lepas tu imam akan baca surah. Jemaah pula akan baca surah Fatihah. Ini time dia jemaah baca surah Fatihah. Imam pula baca surah apa? Apa surah pun boleh. Cuma digalakkan kalau boleh pada rakaat pertama mengikut sunnah. Nabi sering selalunya biasanya lazimnya Nabi akan baca surah Al-A'la. Surah Al-A'la ni yang mana satu? Yang Sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu rutha'an akhwa sanughri'uka fala tansa illa ma syaa Allah, sampai habis. Itu surah Al-A'la. Imam dah habis, imam akan rukuk, Allahu Akbar, kita ikut je. Imam i'tidal kita ikut, imam sujud kita ikut, duduk antara dua sujud, sujud balik kita ikut. Lepas sujud yang kedua tu imam akan berdiri lagi dengan takbir baca. Dia panggil takbir intikal. Takbir merubah rukun, takbir intikal ni imam diri, imam baca Allahu Akbar dan nak start rakaat kedua. Baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar lagi pun boleh. Lepas tu imam akan sambung lagi 5 kali takbir. Ingat solat dia first rakaat 7, second rakaat 5. 5 takbir. Sama juga subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar antara 2 takbir tadi. Dah habis, kita diam. Imam baca surah Fatihah. Imam dah habis surah Fatihah, dah sampai baca waladdallin, amin. Dah habis. Kita baca surah Fatihah, imam baca surah. Pun sama, apa surah pun boleh. Cuma digalakkan, lebih afdal kalau boleh baca macam mana Nabi baca. Rakaat kedua Nabi baca surah Al-Ghashiyah. Ghashiyah ni surah yang hal ataka hadisul ghashiyah wujuhun yawma izin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah, kan, sampai habis. Dah habis baca surah tu macam biasa, ikut je. Imam rukuk, duduk antara iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud macam biasa sampai tayat akhir. Kita ikut je. Imam bagi salam, kita pun bagi salam. Okay. Once imam dah bagi salam, try ambil, dia kalau tak ada kayu mimbar pun boleh. Tongkat nak naik mimbar ni, kalau tak ada pun tak apa. Tapi kalau ada, pakai tongkat. Sebab ini sunnah Nabi SAW. Pakai tongkat. Bilal automatik, jangan tunggu. Dia tak ada wirid, tak ada doa lagi lepas solat raya ni. Terus automatik imam nak naik mimbar. So sebelum imam naik mimbar, Bilal kena capai 1 tongkat. Kalau tak ada tongkat, tak payah capai. Just diri menghadap jemaah. Baca itu aja. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jemaah nanti dengar, jemaah akan sambut Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Macam sembahyang Jumaat ya. Okey. Imam akan naik mimbar pelan-pelan ataupun dia akan menuju jalan pergi tu. Sementara imam jalan nak duduk kat mimbar tu, kita boleh baca selawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Pun boleh. Kalau tak nak baca je pun boleh, tak ada masalah. Pastikan dekat belakang kita ada satu kerusi. Kalau tak ada mimbar kat depan tak apa, tapi kat belakang mesti ada kerusi. Kalau ada meja panjang ke apa, taruh kat depan lagi bagus. Sebab awak boleh letak pay teks. Bila awak letak pay teks, awak boleh baca khutbah lebih relax. Kan? Okey, pastikan ni kerusi important. Sebab nanti imam nak kena duduk sekejap, lepas tu nak kena bangun balik. Kalau tak ada kerusi, macam mana imam nak duduk? Kan?
Dia mesti nak ada duduk sebentar. Duduk seketika gitu. Duduk seketika, lepas sambung khutbah yang kedua. Dia ada 2 khutbah kan. Okay. Imam apa nak buat, mula-mula sekali imam step forward pergi kat mimbar, imam akan cakap apa? Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi salam dulu. Kan? Lepas tu imam nak start terus pun boleh. Khutbah tu. Kalau imam tak nak start terus, imam dah bagi salam, imam duduk. Dia siapkan dia punya khutbah dulu. Kan? Dia duduk sekejap aja. Waktu dia duduk tu, kan? Siapa yang jadi Bilal boleh doa. Boleh baca doa makmum meninggal. Ambil doa ringkas-ringkas saja. Bila dah habis, imam akan diri. Imam akan mulakan khutbah dia. Okey, khutbah dia ada 2 versi. Yang saya buat satu, yang Muiz bagi last minute malam satu. Orang nak pakai yang mana satu, terserah. Mana lebih mudah pembacaan dia? Awak tengok usuk sama Tauhid. Yang Ustaz ni Sebab saya punya, saya gunakan benda-benda yang kita lazim baca. So kita is more confident. Itu beza dia. Muiz punya bukan tak bagus. Tapi kita jarang baca. So the problem will come bila kita ada pengalaman, is okay. Kalau tak ada pengalaman, then start gugup. Pasal ada kalimah is jarang kita baca. So Yusuf nak baca yang Muiz punya atau yang saya punya. Tapi isi kita ambil Muiz punya isi. Ataupun nak ambil saya punya sikit, Muiz punya sikit, campur tu terserah. Korang kena modify sendiri. Ustaz ada send saya 4. Yang mana? Saya tak tahu mana satunya Muiznya. Muiznya ada 2. Pagi tadi sebelum subuh saya ada hantar awak. Ada 2 Muiz punya. Yes. Tapi sama, dalam dia sama. Cuma satu PDF, satu yang words punya. Sama, apa yang saya hantar dengan Tauhid dengan awak sama. Tadi pagi sebelum subuh. Tadi pukul 2 saya habis tadarus, saya hantar. Yang semalam punya is yang saya betek. Okey, baik. Saya buka yang Muiz punya yang semalam dia teks kita. Okey, ni Muiz punya. Nampak tak? Okey. Yang penting dalam khutbah ni, dia punya rukun khutbah yang 5 tu mesti nak ada. Ini very important. 5 rukun khutbah tak boleh tinggal. Mesti nak buat. Okey, rukun pertama, mesti nak buat 2 khutbah mesti nak ada. 2 khutbah. Ini take note. Very important yang ni. Apa yang 2 mesti nak ada dalam 2 khutbah ni pada rukun pertama? Baca hamdalah. Maknanya puji Allah Subhanahu Wa Taala. Minimum awak baca alhamdulillah, itu dah kira puji. Atau nak tambah sikit alhamdulillahirabbil alamin pun boleh. Nak lagi panjang awak ikut yang Muiz Petek ada puji Allah dalam versi panjang. Itu first. Kedua, dalam khutbah, 2 khutbah ni, rukun kedua ni mesti nak ada baca selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni is compulsory sebab ni rukun. Minimum Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu minimum. Nak tambah lagi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira pun boleh. Maknanya kalau awak nak tambah, awak tambah Nabi Muhammad wa ala alihi ni ahli keluarga dia, wa sahbihi dan para sahabatnya. Kan? Wa sallim dan juga salam katsira ni banyak. Daripada perkataan kasir. Itu is a compulsory lah. Maknanya selawat minimum. Nombor 3, untuk 2 khutbah, rukun ketiga dia, mesti nak mengingatkan jemaah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu. Minimum ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Mesti nak baca tu. Kalau nak tambah ittaqullaha haqqa tuqatih. Apa maksud dia? Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Lepas tu nak tambah lagi pun ada. Dia macam-macam versi ada. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kan? Janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan muslim ni, dalam keadaan beragama Islam. Ini semua tambah-tambah. Banyak mesti ada.
Okey, ini untuk dua-dua khutbah mesti nak ada ini. Rukun keempat, mesti nak ada salah satu khutbah pun tak apa. Khutbah pertama awak dah baca, khutbah yang kedua tak baca rukun. Yang keempat, tak apa, boleh. Dia either one. Apa dia? Kena baca at least satu ayat Al-Quran. Bukan satu surah, satu ayat aja. Ayat yang pendek pun tak apa, panjang pun boleh, asalkan minimum satu ayat. Ayat Quran ni biasanya diambil dari Quran, ayat mengikut pada teks yang kita nak ucapkan ni. Jadi dia ada satu dalil support daripada ayat Quran. Itu satu potong ayat Quran. Hadis tak termasuk rukun. Kalau awak nak ambil ayat Quran, lepas tu ambil hadis, tambah lagi satu hadis ke lagi satu ayat Quran, boleh. Mak, saya terlupa baca hadis, tak apa. Jangan terlupa baca ayat Quran. Tak boleh sebab dia rukun. Kalau nak ambil dua-dua boleh. Ambil hadis, ambil Quran pun boleh. Saya ambil hadis dia tak, saya tak nak baca ayat Quran. Tak boleh. Sebab ayat Quran rukun. Dalam salah satu khutbah. Awak buat khutbah pertama, kedua tak baca ayat Quran, boleh? Boleh. Ataupun ambil khutbah kedua, pertama tak baca, boleh? Boleh. Itu dia punya rukun ayat Quran. The last rukun is, boleh ambil salah satu juga. Biasanya kita ambil pada khutbah yang kedua. Sebab last rukun ni nak penutup. Waktu khutbah kedua nak penutup, kena baca doa untuk setiap orang-orang Islam. Muslimin, muslimat. Mukminin, mukminat. Orang-orang Islam lelaki dan perempuan. Yang beriman dan tak beriman pun kita doakan. Kalau nak tambah lagi, al-ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia pun boleh tambah. Jadi makna ada 5 rukun. Nampak tak? Yusuf, apa rukun dia Zul 5 tu? Pertama, Hamdu. apa dia? Yang apa, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, puji Allah. Yang kedua, Buat selawat. Yang ketiga, ittaqullah. ittaqullah. Ini 3 untuk dua-dua khutbah. Yang salah satu daripada dia lagi 2 rukun tu apa dia, Tauhid? Baca satu ayat Quran. Okey, sekurang-kurangnya sepotong ayat Quran, satu ayat. Lagi satu, Kena doa untuk muslimin dan muslimat. orang muslimin muslimat. Okey, ini rukun yang kelima, tak? Okey. Baru kita start khutbah. Start khutbah pula disunatkan. Okey, ini benda sunat pun kalau boleh mampu ambil, kita ambil. Kena baca 9 kali takbir. Baru kita start dia punya khutbah. Kena baca 9 kali takbir. Khutbah pertama. Nanti dia baca khutbah kedua pula akan bermula dengan 7 kali takbir. Jangan confuse Solat, rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Ini solat. Tapi yang khutbah ni, khutbah pertama 9 kali takbir, khutbah yang kedua 7 kali takbir. 9 dengan 7 khutbah. Yang tadi solat tu 7 dengan 5. Okay tak? Yes. Kenapa Muiz punya dia takbir dahulu baru dia baca yang baru dia baca selawat tu semua? Boleh. Dia asalkan ada selawat, ada puji Allah dalam tu. Dia tak seperti sekuen tapi mesti ada, kan? Dia takbir pun kira puji Allah juga. Kita membesarkan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, kan kita puji Allah juga tu. Puji Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Itu pun termasuk dalam pujian juga tu. Pujian tak semestinya Alhamdulillah. Dia boleh jadi more than that. Kan? Pujian ni luas. Sebab Allah ni terlalu besar rahmat dia. Jadi terlalu luas dia punya pujian. Macam-macam versi kita boleh buat. Okay. Ini yang standardized. Nabi pun buat. Nabi akan baca 9 kali takbir. Okey. Awak boleh pilih untuk starting point dia ni. Kalau awak rasa Muiz agak panjang, agak susah, awak ikut yang saya punya. Sebab saya ambil yang lazim kita baca. Macam ni semua kita jarang baca. Tapi kalau nak buat, boleh. Cuba je kalau nak try. Kalau tak confident, baru ambil yang saya punya. Yang ini lepas baca 9 kali. Awak kena hitung dengan jari awak 9 kali.
Kalau imam terlupa baca dalam solat imam dah baca takbiratul ihram, imam dah baca doa kita, imam baca surah Fatihah. Imam tak baca takbir 7 kali. Ya. Kita jadi makmum, siapa yang jadi makmum kat rumah, pesan diorang, jangan tegur subhanallah, subhanallah, tak apa. Imam dah terlupa baca, imam baca saja Fatihah. Habis tak baca takbir Ustaz, tak apa, boleh. Kan? Ha. Sebab takbir yang 7 kali itu sunat. Dia bukan rukun. Kalau imam terlupa yang rukun, baru kita kena tegur subhanallah. Kan? Ataupun imam terbaca surah ke apa, kita sambungkan surah dia. Tapi kalau imam terlupa bab sunat-sunat, tak payah. Sebab tu kalau kita jadi makmum, ada imam pula solat subuh, dia tak baca doa kunut. Tak? Dia terus sujud. Biarkan dia sujud, kita ikut dia sujud. Kita tak payah tegur subhanallah, subhanallah, terus dia naik balik kunut, tak payah. Sebab kunut tu sunat. Mungkin dia bermazhab Imam Hanafi, kita tak tahu. Mungkin dia ada pandangan, memang ada pandangan sebab ni bab furuk kan. Khilafiyah, ada mazhab yang kata tak payah baca. Tapi kita mazhab Imam Syafi'i, kalau nak baca, baca. Tapi kalau imam tak baca, kita ikut, jangan baca. Kalau kita jadi imam, okey kita baca. Kan? Ni sunat, tak payah tegur. Sama juga dengan takbir tu, alamak saya cuma buat 8 kali je lah takbir Ustaz. Boleh, tak ada masalah. 8 pun boleh. Kan? 9 pun. Sebenarnya dia 9. Tapi terlebih lah Ustaz, 10 boleh pun boleh. Tak ada masalah. Cuma awak kena counting je lah. Masa awak pegang kayu mimbar tu, awak count pakai jari awak dah 9 kali. Kalau tak selesa nak buat khutbah pegang kayu mimbar tu syarat untuk nak pergi dekat khutbah mimbar saja. Lepas tu taruh tepi. Kayu khutbah tu taruh tepi. Supaya tangan kita dua-dua boleh pegang teks khutbah. Kalau tangan pegang dua, kita lebih confident sebab khutbah petek lebih selesa. Kalau kita nak pegang kanan kiri, kalau dah biasa okey. Kalau tak biasa agak kekok juga. Kadang-kadang sampai saya tengok imam-imam ni sampai peluk. Dia kena tukarkan dia kertas lah kan. Kita kena buat persediaan yang letak meja kecil yang tinggi sikit ke apa, boleh letak teks ke apa. Dia mesti nak dalam keadaan selesa. Try asingkan. Khutbah pertama, khutbah kedua awak print, yang khutbah kedua ni awak asingkan. Jadi jangan awak naik khutbah kedua, awak tercapai khutbah pertama punya teks pula. Nanti awak akan ulang dia punya same message. Kan? Ni semua daripada segi kaedah dia lah. Okay, lepas baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 9 kali. Kan? Ataupun nak sambung 3 pun boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar pun boleh. Sambung 3 set dah habis. 9 kali tak? Baru baca Allahu Akbar. Ma ta'alat aswatun nas bitakbir. Awak boleh baca pelan-pelan ni sampai penghujung dia. Lepas tu kat bawah dia nanti awak nampak ada bacaan hamdalah, ada selawat, ada ittaqullah. Okey tak yang ni? Ini awak boleh adjust. Muiz punya teks awak boleh adjust. Yang penting dia pay point form. Lepas tu nak tambah apa-apa untuk family pay message, nasihatkan family kan, apa pun boleh. Tak ada masalah. Tahu nak prefer which one? Yang Muiz punya ke yang saya punya? Yang Ustaz punya. Usop? Saya? Nak prefer Muiz punya ke yang saya punya? Sebelah atas dia je. Tapi teks bawah kita ikut Muiz punya. Saya belum tengok Ustaznya. Belum tengok? Okey, saya tunjukkan tak apa. Pasal saya ambil selalu yang kita lazim buat. Sebab saya pun faham lah Ini baru first time. Banyak saya punya student pun first time. Saya cuma nak galakkan diorang buat kat rumah. Tapi diorang cakap diorang gugup pula. Okey, kalau gugup, ambil yang saya punya lah. Saya advice ni macam ni. Ni saya punya. 9 kali dia baca. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbaru kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila.
Ini kan dah biasa baca kan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Lepas tu boleh tambah lagi yang ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lepas tu tambah dengan selawat pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dah. Ini saja sampai kat sini dah ada 3 bab dah. Nah, bab apa? Dah ada hamdalah, dah ada selawat, dah ada berpesan-pesan untuk bertakwa. Dah settle dah 3 ni. Tinggal 2 lagi. Baca sepotong ayat Quran dengan Doa. Doa. Okey. Muiz Petex saya tukarkan sebab kita buat kat rumah. Jadi saya tukarkan. Dia ada benda yang saya dah edit kan. Ustaz, kita tak dapat Ustaz punya teks grup kita. Tak nampak Bukan, tak dapat Ustaz punya yang Ustaz punya khutbah. Kita dapat tak. berisi, Ini pasal dia orang saya email dia orang. Oh, okey. Sebab I believe not everybody want to do, not everybody able to do. Okey, Sebab tu faham. saya open lah. Saya tak boleh kasih semua kan. So saya advise siapa yang nak, saya suruh orang email. Orang early on orang nak email saya pasal all my student yang I got the confidence they can do. Oh, okey, faham Ustaz. So yang lain bukan saya tak confident lah, saya offer. You all want to go, you all go je, betul tak? Okey, faham. Dah you all confident. Tadi cuma saya tak nampak Ustaz kasih itulah. Tak, memang tak ada. Okey. Saya kasih to those yang saya confident they can do it. Okey. So just do it. Faham. Okey, baik. Lepas tu saya tukarkan Muiz Petek yang atas ni kepada untuk kita family members. Wahai ahli keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baru Ustaz baca. Ya. Ini ada plus minus tau. Saya dah edit sikit je saya punya. Lain pun saya pakai Muiz ni. This is how kita present kita punya khutbah. Kalau dekat masjid, solat Jumaat, baca ni dia baca ma'al muslimina wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Marilah kita sama-sama bertakwa kepada itu Masjid Petex. Tapi kalau hari raya jangan baca yang khutbah Jumaat Petex. Sebab khutbah Jumaat ni ma'asyiral muslimina zumratal mu'minina rahimakumullah, dia khususkan untuk lelaki saja, muslimin. Kalau zaman raya ada muslimin, ada muslimat. Mana ada lelaki, ada perempuan. Ada mukminin, ada mukminat. Orang-orang lelaki yang beriman dan orang perempuan yang beriman pun ada solat raya. Tapi kalau solat hari Jumaat memang tak ada perempuan. Jadi okey. Ma'asyiral muslimin zumratal mu'minin rahimakumullah. Tapi kalau yang ini awak nak buat tambah boleh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wa zumratal mu'minin wal mu'minat rahimakumullah pun boleh. Kalau nak cakap Melayu cakap wahai ahli keluargaku yang dirahmati Allah. Sebab kita dalam kita ahli keluarga je apa yang datang solat tu. So kita kena edit here and there lah saya bilang tu kan. Dan isi teks dia awak boleh buat juga by your own. Yang penting bila ayat Quran tu nanti nak masukkan mesti bersesuaian dengan teks. Baru dia kena, baru dia tally lah dengan teks yang awak nak sampaikan. Pada pagi Aidilfitri yang penuh dengan keberkahannya ini, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dan ungkapkanlah puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertakbir meninggikan keagungannya
Dialah Tuhan yang telah mengurniakan kepada kita segala nikmat di bulan Ramadan. Dia jugalah Tuhan yang masih memberikan kita peluang untuk terus merasakan kemanisan untuk meraih kemenangan. Kembali kepada fitrah, kesucian. Semoga nikmat ini dikekalkan Allah Subhanahu Wa Taala buat kita serta keluarga sehingga saat kita bertemunya nanti. Maknanya kalau boleh nikmat iman ni Allah maintainkan kita sampai ke ajal maut kita lah maknanya. Amin ya rabbal alamin. Kau tak tambah. Ini muisbih pula. Saya dah start tambah. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam kitab sucinya yakni Al-Quran. Dengan ayat yang berbunyi baca ta'awuz dulu sebab ini dah pertengahan ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim ataupun nak tambah ba'da a'udzubillah pun boleh. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadillazina amanu taqu rabbakum lillazina ahsanu fi hadhid dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang bermaksud, baca je macam ayat Jumaat, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Bagi mereka yang berbuat baik di dunia, kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Dan bumi Allah ini luas. Hanya sahaja mereka yang bersabar dan apa yang bersabar akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira. Surah Az-Zumar ayat ke-10. Macam biasa, hari Jumaat biar khutbah. Kan? Ayat Quran dah habis. Tapi muis betek banyak dia ambil ayat Quran. Ada hadis dia campur-campur juga. Ini semua macam biasa. Ini semua saya ambil muis betek. Tak? Okay. Yang ini bukan hadis, ini bukan ayat Quran, ini cuma puji-pujian saja. Lakal hamdu walakas syukru, walakas sa'ul hasan. Yang bermaksud, bagimu ya Allah segala pujian, dan bagimu segala kesyukuran, dan bagimu segala puji-pujian yang baik. Ini pun puji-pujian ni dah hamdalah juga ni kan, puji syukur pada Allah. Ikut. Ini semua saya ada edit je and there juga, voice betek. Wahai ahli, ini yang wahai ahli keluargaku ni, sama nanti awak akan jumpa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu semua in between two paragraph lah. Kan selang-selikan sikit. Lepas tu baca. Pada lazimnya, satu hari bulan Syawal adalah hari Aidilfitri di mana kita menyambut hari kemenangan. Dan jiwa yang dilembutkan ke arah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hati yang dilatih untuk cinta kepada keihsanan, kebaikan dan kemaafan. Ini semua yang teks Rumi. Okey. 1 Syawal biasanya isi dia tu selain daripada mesej nak sampaikan, mesti nak ada mesej tentang bersyukur dengan nikmat Ramadan yang baru kita dikurniakan. Kena isi kepada mesej untuk kembali kepada fitrah. Pasal itu nama dia Hari Raya Aidilfitri. Fitri ni dari perkataan fitrah sebenarnya. Fitrah, fitri ni semua sama. Kan? Kalau hari haji dia punya mesej mohon pengorbanan. Lepas tu dia panggil hari korban. Ini semua. Tapi Tauhid, yang ini semua saya ambil hadis dan ayat Quran daripada Muiz Tauhid. Dia best starting point saja saya punya. Boleh? Boleh Ustaz. Starting point saja saya pakai saya punya sebab itu memang yang lazim kita baca. Supaya awak lebih confidence lah. Pasal selalu first time ni kadang-kadang kita agak gugup juga kan. Ni semua saya pakai hadis ayat Quran yang Muiz punya. Cuma saya tambah lah. Ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu saya tambah. Kan baru awak baca dia punya ayat Quran tu lah. Kalau nak tambah ba'da pun boleh. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan? Tak payah baca basmalah lagi. Lepas a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illah
war-rasula fa ulaika ma'allazina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang bermaksud. Itu macam biasa. Okey, sampai di ending part. Okey, saya tu skip pegang. Ni dia lagi satu ni saya bilang. Ni banyak ni ada ni. In between tu paragraph boleh baca ni lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil ham. Wahai ahli keluargaku yang dirahmati Allah. Tambah lagi kan, apa-apa yang dia petek ni semua baca je. Kan, in between tu dah habis. Tambah. Dalam menghadapi krisis ini, banyak perkara yang telah kita pelajari. Ya. Ini semua tentang COVID lah. Tentang diri sendiri dan juga masyarakat kita. Rumah kita kini menjadi tempat kerja, bilik darjah, tempat ibadah dan juga tempat untuk berehat. Cuma tonasi khutbah tu awak kena pandai-pandai. Ini semua based on experience. Mungkin baru-baru agak kaku lah. Tapi try tu belajar praktis. Cara kita sampai DP tonasi tu. Kan? Dengan lunak, dengan orang dengar pun semangat. Baru dia dapat menghayati mesej tu. Kalau baca macam baca surat khabar direct je gitu, orang pun macam tak dapat mesej lah. Tak konsentrate. Itu yang buat selalu jemaah tidur tu hari Jumaat. Tak? Jadi kita nak kena pastikan orang tak tidur, kita kena penyampaian tu, DP tonasi dia, tone tu, suara, nada suara main peranan. Tak? Jangan baca contoh nada tone yang mendak beton Kalau orang baca mendak beton, wahai ahli keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tak nak. Macam itu kena mendak. Wahai, dia macam kasih sikit lah. Wahai ahli keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang ini, kemampuan kita untuk mengubahkan dan menyesuaikan diri merupakan kunci kejayaan dalam kehidupan. Dia tak ada tak? Dengan nada dia nak mantap sikit. Kemampuan kita untuk mengubah dan menyesuaikan diri merupakan kunci kejayaan di dalam kehidupan. Kerana hidup ini tidak lekang daripada ujian dan dugaan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang jelas terakam di dalam kitab suci Al-Quran. Dia ada DP tonasi sikit lah. Dapat tak? Tonasi ni is based on your experience. Tapi try belajar tonasi dia. Jangan baca macam mendak. Jadi, siapa yang dengar khutbah ni macam bersemangat lah. Supaya diorang fokus. Sebab mesej ni kalau tak fokus tak sampai. Tak? Jadi Muiz nak sampaikan mesej, kita jadi perantara dia, tukang sampaikan kepada ahli keluarga kita. Okey. Saya terus go to the ending part. Muiz ada ambil hadis, ada ambil ayat Quran juga. Yang ini hadis. Cara baca hadis, I think you all tahu lah. Dia tak payah bertajwid lah sangat. Tak? Hadis ni baca santai aja. Tak? Dia tak payah nak manda'al. Macam baca Quran dia ada tajwid tak ada. Ini kira selari aja. Baca hadis je. Okey, siapa? Yusof, baca hadis dia Yusof. Ini dah kira okey tau. Ada syakal. Dia ada hadis kadang-kadang dia kurang tak ada syakal dia. Tak ada baris. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda. Man da'a li akhihi bi zahril ghaibi qala al malakul muwakkal bihi amin walaka bimisl. Dia boleh baca bismislin pun boleh. Enggak, itu hadis. Betul lah Ustaz. Ustaz baca ni macam mana? Bimisl boleh, bimisl pun boleh. Misl boleh, mislin pun boleh. Sebab ini hadis, dia tak payah nak baca ikut Quran bimisl. Tak payah misl. Saya baca bimislin pun boleh. Yang ini pun sama. Al-muwakkalu bi boleh, bibi pun boleh. Itu bezanya hadis. Ini baca yang tadi Ustaz baca bizahril ghaib. Boleh, nak baca bizahril raibi pun boleh. Itu cara hadis. Kalau tauhid okey tak baca hadis? Kalau tak confident baca hadis, terus
Dan sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Darda yang bermaksud barang siapa mendoakan buat saudaranya semasa ketiadaannya pun boleh kalau tak confident. Kalau confident bacalah dia punya bahasa Arab. Tapi kalau tak confident nak baca Melayu kena sebut yang bermaksud sebab Nabi tak cakap Melayu. Tak? Ya, kita cakap Melayu kita kena cakap yang bermaksud. Barang siapa mendoakan buat saudaranya semasa ketiadaannya, malaikat yang diberikan tugas ini kepadanya akan berkata amin dan semoga yang sama juga. Tak? Ini cara kaedah dia baca hadis tak? Kalau boleh baca kan, semoga yang sama juga bagi kamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Kena sebut Imam Muslim. Awik try baca hadis dia nak? Try tak Awik? Baginda Nabi Muhammad SAW telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda, "Man da'a li akhihi bi dhahril ghaib, qala al malakul muwakkalu bih, amin, walaka bimislin." Pun boleh. Tak, pasal hadis dia bukan ayat Quran kan? Dia baca macam gitu. Jadi macam kaedah gitu dia baca dah okey lah. Dah kena standard, dah boleh dah. Alhamdulillah. Baru kita pergi kepada hadis sampai habis. Di semua biasalah teks Rumi ni saya ambil yang Muiz punya. Kalau yang saya punya is more on family. Kan? Usuk perasan semalam kan? Usuk belum baca. Ini siapa? Tauhid perasan tak? Perasan tak? Saya more on family. Tapi okey juga sebab Muiz kasih last minute sebab tu saya prepare dulu. Tapi saya pay more on family and masyarakat. Kan? Kalau nak pakai saya pay pun boleh, nak tambah-tambah plus minus cuma ambil point-point sini sikit, ambil saya pay point-point sana sikit. Then awak adalah ayat Quran yang lain nak boleh masukkan juga sikit. So doesn't mean mesti nak ikut apa yang Muiz punya tag, yang penting dia pay point-point tu. Okay, dah sampai penghujung dia. Nanti dia akan baca ini. Ini memang hari Jumaat pun ada baca juga. Amin ya Rabbal Alamin. Dah habis ni, baca lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, dia ada ini kan. Kalau dah baca this part, maknanya dah nak masuk khutbah yang kedua. Ini bukan orang sembahyang yang raya je. Sembahyang Jumaat pun, once imam dah baca this part je dah nak masuk khutbah yang kedua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sampai itu aja. Tak, tu imam duduk. Waktu imam duduk pun sekejap aja macam main Jumaat. Tak? It's less than 1 minute, kadang 45 second maybe. Tak? Bilal boleh baca doa, makmum boleh aminkan aja. Nah, kalau bila tak nak baca doa, within duduk tu, makmum boleh doa sendiri-sendiri. Cakap Melayu pun boleh dalam hati doa. Sementara apa? Sementara imam belum sambung diri untuk khutbah yang kedua. Dia about 1 minute the most. Dan imam akan bangun balik sambung khutbah yang kedua. Tapi sambung khutbah kedua tak payah bagi salam macam khutbah pertama lagi. Kenapa kita kena doa? Sebab antara waktu-waktu mustajab doa, ini dia. Antara dua khutbah. Maksudnya apa? Waktu nak imam tengah duduk lah. Itu antara mustajab doa. Doa selagi imam belum diri. Kalau Bilal ada kat rumah, kan, maybe Usuk boleh suruh Adam ke apa Usuk jadi Bilal. Dan Adam boleh baca doa pun nak baca. Baca macam tiap-tiap Jumaat kita baca. Amin. Ya muwafiqat ta'iin. Wafiqna li ta'atika ajma'in. Kan tak? Doa kan? Wa tub alaina wa alal muslimin warfi zamba man yaqulu astaghfirullahal azim. Astaghfirullah. Baru imam diri. Sambung khutbah yang kedua. Okey tak? Okey. Nampak di stage.
Okey. Ya. Ustaz try baca ni. Barakallahu li wa lakum. أوكي. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. Okey, dia macam itu betonasi okey, dia beton just nice. Kalau nak keraskan sikit pun bagus. Pelan-pelan sikit supaya dapat dihayati oleh jemaah. Jangan too fast sangat. Kalau baca too fast sangat dia tak dapat dihayati jemaah. Ini semua teknik lah, tonasi main peranan. Okey, kalau tauhid tak try baca tauhid. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. Boleh kan? Cuma kalau boleh yang ni macam azim kan? Kalau nak baca pendek pun boleh lah, bukan tak boleh kan, tapi kalau boleh baca fil Quranil azim, jadi dia ada tonasi dia sikit lah. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Jangan hakim kan, wa taqabbala minni minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu terlalu cepat sangat. Kita tarik sikit, gelik-gelik sikit. We play with that gelik-gelik sikit supaya dia betonasi lebih dihayati oleh jemaah. Itu dia main point lah. Okey. Khutbah yang kedua. Ini yang saya buat tahu Khutbah yang kedua dia, yang Muiz punya pun panjang juga. Kalau awak nak ambil ringkas pun ambil macam saya ni. Sambung balik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Make sure 7 kali Kalau terlupa satu terkurang atau terlebih tak apa, tak ada masalah Yang penting awak kalau boleh try ingat 7 kali. Nak senang ingat 7 kali awak buat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan 6, 2 set. Tambah lagi satu. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar sama juga. Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira ni sama, nak tambah boleh tambah. Yang ini pun nak tambah boleh. La ilaha. Macam tadi, macam yang first tu. Cuma DP itakullah, Muiz pakai lain sikit DP tag. Boleh pakai Muiz tag pun boleh. Yang ni semua sama. Yang ini pula tadi wa antum muslimun tu kan, yang ni baca ittaqullaha ta'ala fima amar wa antahu amma nahakum anhu wa zajar. Ada pakai lain sikit, dia bersih. Lagi boleh. Nak pakai yang tadi atas pun boleh. Dan tak ada masalah. Maknanya dalam ni khutbah yang nombor 2 ni sampai kat sini saja dah 3 dah cover. Puji Allah dah ada, selawat dah ada, berpesan orang untuk bertakwa dah ada. Selawat dia ni ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Ini selawat. Kan? Okey. Itu dah ada lah. Okey. Yang lain pun sebagai tambahan sunat-sunat je. Kan? Macam apa? Macam tambahan yang ini pun sama. Ajak orang lain pula berselawat. Ala sallu wa sallimu ala nabiyil mustafa khairil anam. Faqad amarana Allahu bizalika haisu qala fi kitabihil aziz. Ini dia beton dah lain sikit tak? Pasal ni ayat Quran juga ni. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jemaah ikut.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bilal kena guide jemaah baca Ustaz, gitu. Imam kena baca Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi tak? Imam baca dalam hati, biar Bilal yang guide diorang. Okey. Baca Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Boleh. Baca pelan-pelan dalam hati pun boleh. Yang kuatkan suara si Bilal ni. Sebab Bilal nak ajak yang si jemaah semua ikut berselawat. Sebab seruan ni seruan untuk ajak orang berselawat. Tak? Ini Allah dan para malaikat berselawat ke atas Rasul, pada Nabi. Lepas tu baru Allah berapa? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya. Kan? Dan sampaikanlah salam. Salat taslima ni. Wasallimu taslima. Imam boleh baca Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baca sir je. Biarkan si Bilal pula yang mainkan peranan dia. Baca jahar supaya jemaah boleh ikut. Jumaat kan macam itu. Kan? Bilal baca kuat. Okey, yang ini pun tambahan juga. Ya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pun boleh. Ini selawat Ibrahimiyah. Selawat pada Nabi kan. Lepas ni pula selawat dan salam pula kepada Khalifah Ar-Rashidin, 4 sahabat tu. Tak? Yang jadi khalifah pertama. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Lepas wa Ali je Bilal kena tambah lagi. Radiyallahu anhum. Pakai hum jangan radiyallahu an sebab dia jamak. Ini orang dah biasa jadi Bilal, ini orang tahu. Jumaat kan. Lepas tu pada tabi'in pula. Wa ambaqiyatus sahabati. Ini sahabat dulu. Sahabati wal qarabati wat tabi'in. Sahabat dan para tabi'in. Wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Wa anna ma'ahum wa qihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu je. Lepas tu baca. Ni dah masuk last rukun. Doa kepada orang muslimin muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kan? Ini untuk yang dah meninggal dunia dan masih hidup pun kita baca juga. Kalau tak nak baca, minimum baca Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu pun dah okey, minimum. Dia nak tambah al ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia pun boleh. Sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat ya rabbal alamin. Okey, lepas tu Muiz pun bagi tag doa Melayu. Doa Melayu ni bawa boleh buat awak sendiri boleh juga. Ya Allah ya Tuhan kami. Ya. Di pagi yang penuh dengan keberkahan-Mu ini ya Allah, kami yang daif lagi kerdil menadah kedua tangan kami ya Allah, merintih dengan penuh pengharapan agar Engkau sudi mendengar segala permohonan, doa permohonan kami ini ya Allah. Ini mau boleh buat awak own version. Cuma Muiz baguslah dia tambah semua Asmaul Husna kat depan dia. Saya pun tambah jugalah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Dengan maghfirah-Mu, Ya Allah, Engkau ampunkanlah segala dosa-dosa kami, Ya Allah. Segala dosa-dosa kedua orang tua kami. Segala dosa setiap ahli keluarga kami. Segala dosa guru-guru kami. Segala dosa sahabat andai kami, Ya Allah. Tambah, siapa-siapa ni cakap Melayu tak ada masalah. Right? Lepas tu awak nak berwasilah dengan asma Allah ni. Ya Allah ya Rabbul Jalil, kami memohon keampunan dan rahmat-Mu pada pagi yang penuh dengan keberkahan-Mu ini ya Allah. Engkau kurniakanlah kami kesabaran, ketabahan di dalam kesabaran dan ketabahan di dalam menjalani ujian-Mu. Maka Engkau jadikanlah Ramadan yang telah berlalu menjadi saksi kesungguhan kami untuk menghidupkan agama-Mu. Dan Engkau perkukuhkanlah kasih sayang dan perpaduan kami di dalam mencari keredaan-Mu. Ini semua boleh buat sendiri. Dah sampai adalah doa tu, tutuplah dengan baca selawat bahasa Arab sikit. Ataupun ini saya tengah buat lagi doa dia ni. Nak tutup dengan tambahan ini pun boleh. Ini biasa. Ini
Rabbana zalamna anfusana wa illam tarfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa adhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghafar. Ni mau dah boleh bawa habis sendiri. Penutup doa macam mana awak lazim baca, awak baca. Ha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, terus awak baca yang penghabisan. Ini pun dekat khutbah Jumaat pun selalu ada ni. Ibadallah, innallah. Kalau tak nak baca ni pun boleh. Bukan tak boleh, boleh. Tapi kalau nak baca, baca. Ibadallah, innallah ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal 'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ini nak baca boleh, tak nak pun boleh. Okey, yang ini kalau biasanya solat Jumaat, lepas imam baca ni, imam akan cakap apa? Aqimis solat. Tak? Maknanya dirikanlah solat. Yang ini kalau hari raya tak payah baca aqimis solat. Sebab awak dah dirikan solat. Kita solat dulu baru khutbah, betul tak? Tapi kalau hari Jumaat, lepas imam baca, wallahu ya'lamu ma tasna'un, aqimis solat. Imam akan cakap macam itu. Sebab imam nak ajak kita solat. Betul tak? Kan solat hari raya, solat Jumaat kan baca ni dulu baru solat. Tapi kita nak solat apa? Dah solat sembahyang raya. So dah sampai wallahu ya'lamu ma tasna'un. Tak payah baca aqimis solat, boleh tambah baca ni. Taqabbalallahu minna wa minkum. Maknanya dah habis lah awak punya tu. Jemaah akan jawab minna wa minkum taqabbal ya karim. Itu dia punya cara, sekuen dia. Dah habis. Dah tinggal salam-salam family, salam hari raya ke apa. Itu you go by your own family punya culture. Normally macam mana you all buat. I'm not sure. Different family ada different culture. Untuk saya punya culture, kalau family saya ni, biasanya apa yang saya buat, saya malam hari raya kita combine adik-beradik, family, sibling semua kan, ipar-ipar, kita baca takbir ramai-ramai, lepas tu kita baca tahlil. Tahlil kita jamakkan kepada semua family member kita dah meninggal dunia semua ni, dah habis tahlil kan. Saya akan salam adik-beradik saya, adik-beradik, sibling kan, siapa yang datang pun saya salam. Anak isteri saya tak salam dulu. Anak isteri lepas khutbah hari raya baru kita start salam hari raya. Tapi kalau ada orang nak salam malam boleh tak? Malam ni boleh, as long as dah lepas maghrib dah boleh salam-salam ni. Boleh. Boleh buat sembahyang raya malam ni Sembahyang raya tak boleh. Salam hari raya. Dia salah. Okey. Solat hari raya ni mesti nak buat waktu syuruk. Jangan waktu lepas sembahyang subuh tu awak start. Tak boleh. Kasih dia time frame tu sampai waktu syuruk. Besok awak tengok pukul berapa waktu syuruk. After dia waktu syuruk. Macam waktu duha lah. After few minutes. Dah lepas segala waktu syuruk tu boleh awak boleh start. Sampai bila awak nak buat besok kalau nak buat lambat? Sampai selagi belum tergelincir. Maknanya tergelincir matahari ni selagi belum zuhur. Saya nak solat raya besok dengan family saya pukul 11 boleh tak start? Boleh. Selagi belum zuhur boleh. Tapi dia start from after syuruk. Normally kita buat after syuruk. Sebab nak cepat habis solat. Lepas tu boleh salam-salam family members. Boleh makan-makan dulu. Boleh jalan raya pergi rumah orang tua kita kan. Ada uncle ke, ada apa kan. Adik-beradik kan tua-tua yang dah tinggal rumah sendiri ke, kita nak ziarah ke boleh. Cuma besok dah tak boleh ziarah kan. Besok kita relax je lah. Tapi dia pay time must be after syuruk. Malam ni tak boleh. Besok before subuh, after subuh pun tak boleh selagi belum masuk syuruk.
Besok syuruk let's say 7.30 let's say. Tapi MUIS dia ambil setengah jam advance. Pukul 8 dia start. Nanti habis 8.30 dia ada live Melayu, bahasa Melayu biar khutbah. Ustaz, 9. Ha? kita boleh tak kita dah solat solat hari raya habis kita dengar khutbah yang diorang buat kat TV tu? Boleh. Oh boleh. Boleh, tak ada masalah. Dengar je boleh. Tak ada masalah, duduk je dengar. Saya pun dah biasa buat kat Masjid Anwar 2 kali khutbah. Satu kali saya buat untuk jemaah Singapura. Dia dah turun. Sekali Bangladesh punya orang pula nak solat. MUIS tak kasih orang foreigner worker buat khutbah. Terpaksa saya naik lagi sekali. Buat lagi sekali khutbah. 2 kali saya buat. Khutbah yang kedua untuk Bangla habis. Tapi dalam bahasa Inggeris lah. Saya ada 2 tag. Mula saya dah baca khutbah Melayu kat Anur kemarin. Kalau saya turun, saya naik lagi. Saya ambil khutbah orang putih pula. Yang second solat. Pasal MUIS tak allow foreigner tu time. Pasal tu time ada kes teroris daripada Bangladesh punya foreign worker. So MUIS takut lah. Okey lah saya ambil lagi. Tak ada orang. Dulu saya dekat masjid cuma 1 orang je kan. Maruh kan. Kan dah ramai dah nak bertukar lah. Okey, ada apa lagi? Tapi dapat pahala sunat tak Ustaz? Kita dengar khutbah kat TV tu selepas Dapat. solat raya. InsyaAllah dapat. Kita dengan itu macam kita duduk majlis ilmu lah, majlis taklim. Oh, jadi kita tak payah buat lagi lah. Kita dengar diorang punya je. Kita dah buat kat rumah, nak buat kat rumah, buat kat rumah. Lepas dengan diorang habis cuma dengar aja okey. Tapi kalau dah habis solat, tak nak buat, nak dengar saja, dengar saja. Kita pergi khutbah dah habis tau. Kalau awak buat khutbah sendiri, mana awak pergi khutbah dah habis. Awak tinggal nak tumpang dengar aja, MUIS boleh. Tapi kalau macam awak tak nak buat, lepas solat terus buka TV dia tengok live pun boleh. Dia ada few channel. MUIS punya Facebook ada, Muslim SG punya Facebook ada, Salam SG TV pun ada. Mufti yang buat. Dia punya timing is 8:30 to 9 dalam bahasa Melayu, 9 to 9:30 English. In English. Ustaz. Jadi kalau kita habis macam kan dia start 8:30 to 9. Kalau kita habis kita punya solat macam 8:20 lah katakanlah. Jadi kita tak boleh berbual lah dari 8:20 sampai 8:30 kalau kita orang nak dengar MUIS punya khutbah. MUIS punya khutbah boleh pasal kita dah buat kita punya khutbah dah habis. Kalau awak nak buat kat rumah, awak pun dah habis. Tak, kita tak buat. Kita cuma buat solat je. Kita nak dengar. Kena dengar lah. Kena dengar khusyuk lah. Dia bukan kata batal awak pergi solat. Tidak. Cuma pahala atau fadilat dia tu kurang. Macam hari Jumaat lah kan. Kalau boleh dengar. Fokus. Nabi larang ada sebab. Sebab dia Nabi nak kita fokus itu aja. Supaya kita jangan leka lah. Kan Nabi ada hadis kan. Jangan berkata-kata. Walau dengan perkataan diam sekalipun. Maka rosaklah pahala Jumaat. Rosak ni pahala ni bukan kata tak sah solat Jumaat. Sah. Tapi kalau orang yang diam dapat 100% punya pahala, mungkin awak dapat 80 ke 70. Kurang sikit lah. Itu beza dia lah. Tapi kalau awak nak buat besok sendiri, lepas tu duduk dengar khutbah boleh. Atau tak nak buat, lepas solat terus buka TV pun boleh. Yang penting awak kena fokus dengar dia punya message. Sama juga macam awak buat khutbah kan. Dengar. Okey tak? Tahwid okey tak on the spot? Kan? Okey Ustaz. Okey. Boleh. Usop try baca ni Usop. Ambil yang ini. Mana? Ambil yang second starting. Awak diri balik, awak nak start second khutbah. Okey, awak ambil first khutbah lah. Awak nak baca yang MUIS biar, awak nak baca yang saya punya starting. MUIS lah saya rasa. Okey, baca MUIS punya. Okey. Starting. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, ma ta'alat aswatun nasi bitakbir. Allahu Akbar, ma tafattahat abwabus samai fi hadha as-sabahil kabir. Allahu Akbar, ma tanazzalat alayna rahmatul ilahil aliyyil qadir. Allahu Akbar, ما تقاربت قلوب المسلمين في هذا اليوم المنير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.
الحمد لله الذي أمد أولياءه بالتوفيق وألهمهم كلمة الحق والتصديق وأرشدهم إلى أوضح محجة وطريق وجعلهم برحمته خير أمة وفريق أحمده على النعمة التي بها هبانا وأشكره على الملة التي بها هدانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته Muslimin muslimat sekalian, Allah Subhanahu Boleh kita beton dah okey esok. Begitu Penat dah. betonasi dah cantik. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu pelan. Macam itu saya cantik lah. Kalau nak pelan sikit pun okey juga. Tapi dah cantik lah. Okay, fine. Sudah Saya okey. penat lah Ustaz, penat. Penat lah kan? Sebab tu saya bilang relax. Pasal you got to relate a lot more, no? You got about, Muiz kasih about 18-19 pages. Tak? Sebab tu saya bilang jangan kalang kabut. Because I want you to save your breath actually. Kan? Okay. Yang Bila bagi boleh buka. Bila bagi khutbah boleh minum tak Ustaz? Boleh. Oh boleh? Terkentut pun boleh. Khutbah ni, kalau hari raya, tak ada wuduk pun boleh. Solat hari raya nak ada wuduk. Khutbah tak boleh, tak ada tak apa. Awak tengah amat terkentut lah. Teruskan je khutbah. Tapi kalau khutbah Jumaat tak boleh. Sebab khutbah Jumaat, awak dah terkentut. Awak nak turun nak solat tau. Nampak tak? Ada different. Kalau khutbah raya, awak dah solat. Dah habis. Everything done. Lepas tu naik, alamak terkentut pula kat atas mimbar. Tak apa, solat dah habis. Sampai khutbah ni, dia bukan menjadi satu kewajipan dalam keadaan wuduk. Tapi lebih afdal ada wuduk lah, of course lah. Kan? Jadi, kena kontrol tonasi, kena kontrol nafas. Sebab banyak benda awak nak baca nanti kan. Jangan kalang kabut sangat. Awak baca tu okey. Kalau awak nafas pasal awak muda, saya tahu. Jadi awak ada tenaga, tak apa. Kalau saya dah ada umur gini, dah pancit lah. Kalau muda-muda boleh tak. Jadi saya pun terpaksa slow down sikit. Sebab tu saya play with detonasi. Okey, yang ini semua boleh tukar so. Muslimin, muslimat sekalian. Boleh tukar. Wahai ahli keluargaku yang dirahmati Allah. Macam tadi saya buat tadi kan. Awak tukar. Pun boleh. Sebab yang datang ni, awak family member saja kat dalam rumah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam kitab suci ni, awak boleh tukar macam saya punya tukar tadi. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam Al-Quran dengan ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tu baca ayat dia. Gitu pun boleh. Itu semua you can go by your own, how to say your own creativity lah, as long as dapat menarik perhatian jemaah. Sebab tu saya bilang tonasi main peranan. Bila awak baca macam gini, marilah kita mulakan pagi ini dengan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Penyayang, Maha Pengampun. Dia tak ada apa-apa tau. Jadi awak kena kreatif. Marilah kita memulakan pagi ini dengan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Penyayang dan juga Maha Pemurah. Boleh tambah, dia tak perlu mesti betul-betul Maha Penyayang, Maha Pengampun, tak payah. Tuhan yang Maha Penyayang lagi Maha Pengampun. Boleh tambah lagi Maha Pengampun. All this you kena go through dulu. Macam buat homework sikit lah. So besok you can play with the tonasi. Okay. Tauhid nak ikut yang ini ke yang saya biar sikit tadi? Yang Ustaz ni Ustaz. Okay, try. Boleh, doesn't matter. Sebab as long as the rukun ada. Ini yang saya nak tengok dia punya rukun saja. The text of course kita boleh pakai Muiz sikit, yang saya sikit. Sebab saya punya, saya dah buat early on. Saya takut tak hantar the text kan. Sampai last minute boleh hantar semalam. So saya punya is more on advice to our family members and to our community lah. Supaya kita berjasa kepada keluarga, kepada negara, bangsa, masyarakat dan sebagainya. More on general lah. Tapi Muiz punya more on the current situation. I mean the on COVID. Okay, try Tauhid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira.
وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Boleh juga. Macam gitu betonasi pun dah cantik. Kan? Jadi all depend on your strength lah. Sebab korang muda lagi, maybe you all ada that breath, ada that okay, go. Tak? Walau macam saya pun kalau nak laju macam korang, saya dah tak boleh tahan lagi. Saya punya age pun dah picking up. Kan? Jadi saya kena slow. Kalau saya macam tadi kan, korang baca maybe too fast lah untuk saya. Tapi boleh. Bukan tak boleh, boleh. Kalau saya akan baca, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya baca macam itu slow-slow. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Itu cara saya. Tapi kalau awak boleh, bagus. Saya suka. Sebab tu saya suka orang-orang muda ni, dia more energetic lah. Okey, Usop. Penutup, nak pakai muis ke yang saya punya? Second khutbah apa? Mana Usop? Oh, macam mana nak tahu dah masuk second khutbah belum? Yang doa tu kan tadi barakallahu li wa lakum okay. Qur'anin azim wa nafa'ani wa iyyakum bi itu dia. Itu je, you are ending your first khutbah already. Ini second khutbah punya hint DP hint dia will baca this one. Okay. Jumaat pun sama. DP hint dia akan baca this one, that means you are coming to the ending part. Okay, ending part so ambil barakallah. Mana page berapa tu? Muisbeh 14. Okay. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين وارف ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله. Diri balik esok. Second khutbah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi a'ada al-a'yad wa karrar. Ahmaduhu subhanahu an khalaqa wa sawwar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Shahadatan yasqulu bihi al-mizana fil mahsyar. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الفائزين بالشرف الأفخر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصلوا عباد الله على رسول الله الهدى وخير الورى فقد أمركم بذلك المولى جل وعلا حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم على رسولك المجتبى ونبيك المصطفى سيدنا محمد أفضل الخلق وخير الورى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية Radiyallahu, okay, give a break dulu. Radiyallahu anhum. Diorang akan, jangan terus sambung. Jangan, this one don't go too fast. Sebab jemaah yang nak baca radiyallahu anhum, so must give them some break. Jangan go through. Sama yang tadi pun must give them some break on this part. Saya lupa, saya pun dah terlajak ni. Saya baca dalam hati pula. Saya nak kena praktis awak, jangan baca dalam hati. Yang inallah tadi, give them some break. Oh, yang untuk Okay, selawat balik tu. Baca ni balik. Mana ni? Ini dia. Bukan ni. Oh. Okay, this one. You must give them some break. Okay. Lafaz bukan ni. Don't go too fast. Dia ada certain point you must give them a break. Wait, I look at the thing. Dah terlajak pula tadi. Allahumma salli ala. Ini dah tabi'in. Ni dia. Okay, this one also I want you to give them some break. Bila part mana? Tempat yang taslima. Okay, try. Dia punya momentum. Break sekejap, about 2 second, 3 second, pay pause. Macam sakta lah kira kan. Pause sekejap. Lepas tu sambung bawah dia. Okay, ambil yang ni. Sallu. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa sallu ibadallah ala rasulih. Ini apa dia sampai sini. Saya nak dengar dia punya pause dekat inallah tu nanti. Wa sallu ibadallahi ala rasulil huda wa khairil wara faqad amarakum bidzalika al-maula jalla wa ala haitsu qala إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Baru sambung. اللهم صل وسلم على رسولك المجتبى ونبيك المصطفى سيدنا محمد أفضل الخلق وخير الورى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. Okay, terus sambung lagi. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. Sambung. وأن بقية الصحابة والقرابة والتابعين أجمعين وتابعيهم إلى يوم الدين. Okey. Gitu dah cantik lah. Tak? Jadi macam give sikit timing untuk orang nak baca radhiyallahu anhum tu. Itu Allah Ta'ala radhiyallahu ni mana Allah meredai mereka lah. Ya? Ada apa-apa Zuk? Ini boleh team up dengan Bilal lah. So dia baca kuat-kuat. Yes. Jadi kita tahu dia nak start. Mana Adam tak ada rumah tadi? Ada. Oh, habis dah sembunyi. Okey, dengar dari jauh je. Adam, mana Ayu? Dia hilang kan? Adam, please do something. Team up dengan Usop kat rumah. Support dia. Radhiyallahu anhum sama Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang antara dua khutbah kalau ada nak baca dengan doa untuk family kat rumah pun boleh. Baca je macam kat masjid hari Jumaat. Amin. Ya muwaffiqat ta'in. Baca tu. Sampai astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Baru Yusuf sambung. Khutbah kedua. Itu dia punya momentum dia. Okey, sambung lagi Zuk. Oh ni Oh yang doa tu Dia doa dia bermula untuk muslimin muslimat. Dah baca tadi. Ni dah. Okey, ambil yang ni. Allahumma lakal hamdu. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم ni bibabika ini Allahumma bika waqifun اللهم إنا ببابك واقفون وبرحمتك مؤلقون وبكرمك طامعون ولعفوك قاصدون
ولرضاك راجون فلا تحرمنا من حبك وعفوك ورضاك اللهم ارحم ضعفنا وفرج همنا ونفس كربنا يا إله العالمين إلهنا ما تفضلت به من فضلك علينا فتممه وما وهبت لنا من كرمك فلا تسلبه وما سترته علينا بهلمك فلا تكشفه وما علمته من سوء منا فاغفره إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء وقنا شر الداء بلطفك ورحمتك إنك على كل شيء قدير يا Okey. الله. Yang lain pun doa Melayu boleh. Orang nak tambah lagi awak pergi doa bahasa Arab pun boleh, tak ada masalah. Yang penting doa untuk orang-orang muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat tu penting. Sebab itu termasuk sebahagian daripada rukun. Kan? Itu kena baca. Tak? Yang lain ni semua doa tambah-tambahan is okey. Awak ada doa awak sendiri, tak nak ikut musbih doa, saya ada doa sendiri Ustaz, saya nak doakan untuk family saya. Boleh, silakan. Dalam bahasa Arab boleh, bahasa Melayu pun boleh. Can you your own and so on. Sampai habis doa, awak baca je pada kesimpulan. Allah minna wa minkum boleh. Ya Arhamar Rahimin. Yang penting Allah maghfir lil muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Ini yang penting sebab doa untuk orang Islam termasuk rukun. Okey, khutbah yang kedua. Siapa ini tauhid? Awak nak baca yang mana tu? Yang semalam beteks atau yang muis beteks? Yang Ustaz ni Ustaz. Okey. Saya punya khutbah yang kedua. Awak start with doa bahasa Melayu nak buat sendiri Nak buat sendiri pun boleh doa bahasa Melayu atau awak nak tambah doa bahasa Arab pun boleh. Okey, ambil daripada penghujung khutbah yang pertama. Dari barakallah. Yes, ini penghujung khutbah pertama. Saya nak dengar dia punya pause semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله. Terus diri balik. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر ألا صلوا وسلم على نبي المصطفى خير الأنام فقد أمرنا الله بذلك حيث قال في كتاب العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي Radiyallahu anhum. وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات Amin. والمؤمنات. Masa ni orang dah start amin tau. Pagi ni orang dah start baca amin. Ni dah start doa dia ni. Lagi sekali. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات Amin. والمؤمنين والمؤمنات Amin. الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات يا رب العالمين. Okey, yang lain pun dah doa Melayu. Kan? Penutup dia macam biasalah. Penutup doa mesti nak ada selawat dan puji Allah. Betul tak? Contoh penutup nak baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Okey, try ambil daripada Rabbana atina fid dunya hasanah. Penutup dia macam mana penghujung dia? Macam sembarang awak ikut yang macam lazim awak baca kat rumah selalu. Penutup dia macam mana awak ambil? Kat rumah baca lepas solat pun boleh. Tak? Nak tambah Rabbana zalamna anfusana wa illam tarfil lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin pun boleh. Nak tambah lagi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tu nak masuk wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nabi taqabbalallahu minna wa minkum pun boleh. Atau nak tambah yang ni pun boleh. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wa ihsan. Ini mana yang tauhid selesa lah. Yang penting awak selesa. Pertama yang penting ada rukun khutbah dia dan Muiz punya teks khutbah punya point form minimum mesti nak ada. Dapat tak? Masuk? Okey, Boleh. boleh insya-Allah. Any other question? Tak ada. Ada Ustaz. Okey, insya-Allah. Mudah-mudahan semua besok berjaya. Amin. Jadi khatib sekurang-kurangnya. Ini your first step of become a khatib. Mudah-mudahan saya doakan in future you all juga akan jadi khatib sama ada solat Jumaat maupun solat Aidilfitri di masjid-masjid kita di Singapura insya-Allah. Dan saya doakan setidaknya kalau tak jadi khatib Jumaat pun dapat some experience untuk jadi khatib kat bawah blok karya-karya. Sama ada solat Aidilfitri ataupun solat Aidil Adha, insya-Allah saya akan usahakan juga ini insya-Allah. Okey, any other question? Tak ada. Baik, kita tutup majlis dengan pembacaan tasbih kafarah dan juga surah wal asr insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق Barakallahu azim. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Lahir dan Batin. Okey, salam bapak semua. InsyaAllah. Salam Terima kasih bapak. Ustaz. Okey, sama-sama. Baik. Okey, alhamdulillah boleh. Saya pun Boleh. juga. Happy juga saya tengok ada boleh. Okey.